Okay, test. Boleh dengar suara tak? Boleh dengar suara tak? Clear tak suara? Suara boleh dengar suara? Kalau boleh dengar suara, beritahu Takut tak keluar. Okay, jap. Okay, ada yang boleh dengar, ada yang tak boleh dengar. Okay lah, tak apa. Okay. Mana kamera dia? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, good evening. Jadi ini sesi terkejut. Okay. Sedang menunggu bulan jadi pink. Yang tak jadi pink. Apa yang pasti, kari pak petang tadi memang sedap. Kari pak gergasi. Nak resepi pergi Google sendiri. Okay. Jadi malam ni short session saja. Okay. Kita nak cuba ulang siaran balik. Cuba kita faham balik apakah yang dimaksudkan dengan super moon, super pink moon. Apakah bondo tu aku pun tak tahulah. Okay. Dia sebenarnya macam ni cerita dia. Malam ni kita akan mana kamera? Okay. Malam ni kita akan dapat melihat satu fenomena yang kita panggil sebagai bulan penuh perigi. Okay. Bulan penuh yang paling besar di antara banyak-banyak bulan penuh dalam tahun ini. Okay. Atau orang sekarang disebut sebagai supermoon. Yang itu saya tak suka sangat sebut, tapi tak apalah orang nak sebut-sebut lah, supermoon. Okay. Jadi apa yang berlaku malam ni adalah karipap tadi bukan warna pink. Okay. Jadi apa yang berlaku pada malam ni adalah bulan penuh tu akan berada dekat dengan kita. Okay. Jadi dia akan nampak besar sikit dan cerah sikit berbanding biasa. Jadi kita kena faham, dia bukannya berkali ganda lagi besar, dia apa orang kata dia jadi cerah terang benderang. Tak, dia akan, kalau kita selalu tengok bulan penuh lah kan, kita akan nampak ada sedikit perbezaan kecerahan dia. Lepas tu mungkin ada saiz dia. Kalau orang yang betul-betul dia perhati bulan lah, jadi dia boleh nampak benda tu. Jadi what happen is, aku speaking pula kan. Okay. What happen is, orbit bulan ni dia ellipse. Okay. Dia tak bulat, dia tak sempurna bulat, dia penyek sikit. Jadi bila dia penyek sikit, ada point dekat dalam orbit dia dekat dengan bumi. Ketika itu kita nampak bulan tu besar dekat. Ada point ketika dia jauh daripada bumi, dia akan nampak macam kecil sikit. Okay. Dia macam tu lah, dia pusing-pusing macam tu. Dia berpusing-pusing setiap bulan. Orbit dia memang dah macam tu. Okay. So, pusing. Cuma ketika point ataupun ketika saat berlakunya perigi, ketika dia dekat tu, tak semestinya berlaku ketika bulan penuh. Jadi dia mungkin berlaku ketika bulan separuh, bulan sabit, bulan sabit muda, bulan sabit tua, tengah anak bulan. Dia boleh berlaku waktu yang berbeza-beza. Cuma dia ada dia punya orang kata kiraan dia tu. Okay. Dia punya rhythm dia tu setiap kali dia 14 kali pusing. Sekejap, saya pun tak ingat, itu saya tulis ni dekat file online pun saya ingat. Sekejap, mana dia setiap kali dia berpusing, okay, setiap 14 kali bulan penuh, dia dah 15 kali dia bergerak dalam posisi paling dekat perigi. Jadi bila 14 dengan 15 tu elok pula bertemu tu,
ketika tu dia akan berlaku bulan penuh perigi, bulan penuh paling dekat. Itu yang berlaku malam ni. Okay? Actually, that moment tu happens at 2 in the morning. Okay, let me check. It's about it will happen at exactly 2:10 a.m. this morning. Okay, night this morning. Okay, pukul 2 pagi nanti dia akan berlaku. So jadi bila benda tu berlaku, ketika itulah moment tu kita akan nampak bulan tu paling dekat. Tapi okey, kena ingat ada tapi fasa bulan penuh tu berlaku pukul 10.30 pagi esok. Nampak? Dia ada selang daripada pukul 2 pagi dengan pukul 10 pagi. Lebih kurang ada 8 jam. Jadi 8 jam ni kira dekat lah. Maknanya ketika dia perigi dan ketika dia bulan penuh, dekatlah 8 jam. Selisih dia 8 jam. Jadi kita panggil lah dia sebagai bulan penuh perigi. Okay? Dia ada perkataan lain. Perigi moon. Payah sebut lah. Kalau nak panggil super moon, panggil lah. Okay. Jadi itulah yang berlaku malam ni. Jadi masalah problem dia adalah itulah masalah problem tu kan. Okay? Masalah problem tu adalah ketika orang duk sebar cerita mengatakan malam ni ada berlaku super pink moon, lebih kurang macam itulah. Okay? Jadi apa kau bondo tu sebenarnya? Okay. Dia macam ni tau. Kalau kita baca dekat portal internet, dekat laman web barat lah katakan dekat website dekat bla bla Amerika bla bla sana lah. Dia orang ni dia ada macam tradisi bagi masyarakat dia orang setiap bulan penuh tu dalam setahun dia ada penyegelaran dia. Kalau tak silap bulan Januari tu dia panggil bulan full moon, bulan penuh serigala, wolf moon, lebih kurang macam itulah tak silap. Okey, dia ada penyegelaran dia. Jadi dia ada musim mungkin Januari tu kalau tak silap mungkin Januari tu musim serigala banyak ke dan macam-macam lah. Jadi yang kali ni yang berlaku pada bulan sekarang bulan apa bulan Mac, April. Okey, sekarang bulan April PKP ni pasal ni. Okay. Sekarang bulan April ni adalah ketika ni kalau bulan penuh berlaku ketika bulan April. Jadi dia orang gelarkan bulan penuh tu pink full moon sebab ketika itu memekarnya bunga yang dipanggil nak baca balik nama bunga Subulata. Adalah nama bunga yang diorang memekar dekat sana lah, warna pink bunga tu. Itu saja pun. Okay? Jadi maknanya bulan tak jadi warna pink. Jangan nak ngada-ngada cakap bulan warna pink. Okay? Pasal dia tak berlaku macam tu. Ada orang kata, betul lah bulan warna pink. Cuba tengok kalau siapa yang dekat KL ni. KL ni dia berawan sikit kan. Okay? Tapi kalau tengok dekat celah-celah awan, bulan tu tak warna pink pun, dia warna putih. Jadi jangan panggil warna pink. Okay? Pink tu gelaran dia orang panggil bulan penuh pada bulan April. Itu je, tak ada kena-mengena dengan kita kat Malaysia ni. Jadi ada pula dia kata dekat laman web mana tu, dia kata fenomena super pink moon ni yang juga dikenali sebagai gerhana bulan. Apa pula gerhana bulan ni? Mana ada gerhana bulan berlaku malam ni? Jadi maknanya dia ialah botol-botol yang copy paste ni memang satu hal lah kan. Tapi kita kena faham lah sekarang ni bulan penuh paling dekat. Okay? Dan tak berlaku warna pink. Tidak berlaku warna pink. Kalau yang siapa maghrib tadi nampak ketika tu bulan baru nak naik dan dia nampak macam warna kemerah-merahan, warna oranye tu, memang itu biasalah kan. Biasa kita selalu tengok bulan masih dia rendah, masih dia betul-betul baru nak naik. Warna dia tak akan warna putih. Dia akan warna kemerah-merahan, orange semua kan. Pasal itu disebabkan refraction atmosfera kita, partikel-partikel udara kita yang kotor tu akan menyebabkan warna merah tu lebih terserak menghala kat kita. Tapi by the time, speaking lagi aku kan, okay, bila by the time bulan tu dah makin tinggi, warna dia akan berubah jadi warna biasa. Warna putih atau kuning-kuning sikit. Kadang-kadang perasan tak? Atas kepala kita pun bulan tu boleh jadi warna merah. Bukan merah lah, dia macam kuning-kuning, oranye kan. Kadang-kadang nampak tak bulan semalam tu warna oranye lah kan. Jadi dia bergantung pada cuaca. Itu cuaca. Kalau cuaca kita tak ada jerebu, tak ada tu, okey lah warna dia. Kalau berjerebu, merah lah warnanya, macam itulah. Tapi tak pernah aku tengok bulan warna pink. Jangan nak ngada-ngada. Okay? Melainkan dia buta warna dia pink, dia nampak pink semua lah kan. Okay, tapi dia macam itulah kan, masalah dia macam tu. Jadi maknanya dia satu fenomena yang berlaku tiap-tiap tahun. Cuma gelaran dia berubah. Itu je pun. Okay? Itu je. Jadi
tak tahulah orang suka bab tu terpulang lah kan, tapi bagi saya kan, saya ni pasal ilmu falak ni dia satu ilmu yang cukup istimewa. Jadi jangan bagilah benda yang pelik-pelik masuk dalam ilmu falak ni kan. Kesian kat orang falak macam aku ni. Kena berjawab je benda kerja dia kan. Okay. Tapi maknanya apa? Benda tu cantik dah kan. Tengok benda tu tak payah nak tukar tambah. Kan? Tak payah nak tukar tambah, nak buat cerita-cerita yang pelik-pelik semua-semua kan. Kita kena orang kata belajar. Okay? Bukannya susah sangat pun, tak faham tanya, baca, lepas tu kita faham sikit. Kalau tak faham lagi boleh tanya lagi, jangan nak terus forward aja kan. Itu masalah dia. Okay? Jadi itu yang berlaku malam ni. Jadi kalau kita tengok, niat saya nak tunjuk daripada teropong ni, tunjuk bulan lah. Tapi awan tebal, jadi tak dapat tunjuk lah. Jadi kalau aku tunjukkan, dia kata, "Ui, apa supermoon macam gitu, kau putih je kan." Dia viral benda lain pula kan. Okay? Jadi bergawan jadi tak nampak. Jadi itu yang berlaku malam ni. Okay? Jadi orang kata, bulan depan ada siapa dekat website mana saya tengok. Dia kata bulan depan pun berlaku juga supermoon lagi sekali. Okey, kita boleh cakap lah supermoon ni berlaku dalam masa 3 bulan tu, berlaku serentak berdekit-dekit. Mana bulan March, April, Mei. Selalunya yang tengah-tengah tu paling dekat. Okay? Jadi Mei ni dia okey lah, dia dekat lah, tapi tak dekat macam sekarang. Tapi kita tak boleh nak bezakan pun sangat dengan mata kita tengok macam gitu je kan. Dia psikologi orang lah kan. Kalau kita cakap orang, perasan tak semalam bulan nampak besar, lepas tu kita fikir, ya betul lah, dia psikologi macam tu lah. Okay? Kalau kita tak cerita, orang tak tahu, jadi orang tak perasan. Kalau kita tak boleh main-main terbirangkan kawan kita pun boleh juga, dong percaya je pun. Okay? Tapi itulah dia persepsi. Jadi bulan depan dia ada satu lagi gelaran. Apa dia? Tak tahulah gelaran. Ini daripada website Old Farmers Almanac yang dekat US tu. Dia ada gelaran-gelaran dia. Okay? Itu tak apalah, itu dia orang lah kan. Kita tak payahlah panggil gelaran pun, tak ada kena-mengena pun. Okay? Jadi itulah cerita dia. Okay? Jadi saya tengok apa benda komen. Macam-macam komen. Aku baca komen ni kan tergelak seorang-seorang, masalah juga ni kan. Okay. Kita tengok sekejap, pakcik tengok sekejap. Karipak pink. Okay, karipak tak warna pink, karipak dia warna kuning. Okay. Abang Joko kita. Okay. Kena share. Izzat kata kena share dekat portal berita. Janganlah aku cakap merapu-rapu sini, jangan share buat malu aku je kan. Ada pakai macam gini je pun, kena pakai makeup tebal-tebal. Apa lagi Kes terlupa hari ni hari Selasa. Betul lah betul, esok hari Rabu. Okay. Sabar lah. Okay, apa lagi? Ustaz Syarizan pun ada. 2 hari saya pergi kat ustaznya. Hari ni kena balas balik lah. Apa nama scattering tu? Kalau William kalau tak silap nama scattering Rayleigh scattering. Izzat Zubir beritahu. Rayleigh scattering tu itulah cahaya yang terserak merah ke biru. Itulah dia. Okey. Sekejap aku cari. Okey, itu bukan basikal Rayleigh Hafiz itu lain. Sabar je. Okey. Okey, Amirul, Cik Azim kita, Seremban pun berawan. Okey, hari ni banyak berawan. Kalau tengok dekat website AccuWeather tadi tu memang banyak hujan. Okey. Banyak hujan. Okey. Okey, awanan. Okey, tak dekat macam tahun 2016. Ya, William 2016 paling dekat tak silap saya tengok paling dekat antara sejak berapa puluh tahun tak silap. Okey, Kelang nampak. Okey, bagus Kelang ni. Kelang ni ada kipas besar kot, dia boleh tiup awan pergi tempat lain. Okey, ini soalan memang selalu. Okey, teleskop beginner apa yang paling best? Okey, Cik Muhammad Kadri Rozaidi kita. Okay. Ni lagi tajuk sebenarnya kan, tak apalah. Teleskop beginner bagi saya, okey, kalau beli teleskop tu jangan beli teleskop yang RM300, RM400 yang duduk dia letak atas meja tu. Kaki dia rendah je, kita letak atas meja. Dia murah, tapi yang boleh nampak bulan je. Yang lain tu susah, kita nak target dia susah pasal dia rendah. Kena letak atas meja. Dah lah tu kaki dia goyang-goyang. Jadi saya cadangkan teleskop beginner
harga yang lebih kurang 800, 900, area-area macam tu, yang paling murah, yang paling okey. Ini bukan beginner. Teleskop ni adalah teleskop khas yang untuk rakam gambar astrofoto. Ini lain. Ini harga dia dah lain lah. Teleskop beginner tu 7-800 boleh dapat. Okay. Nak beli dekat mana? Dekat Lazada memang ada jual, tapi dia ada tempat-tempat dia lah. Nanti saya bagi link dekat ni, ada 2-3 kedai dekat KL ni. Boleh pergi, tapi sekarang tak boleh pergi lah kan. Nantilah lepas PKP tu boleh pergi. Lebih baik kalau beli teleskop, jangan order dekat online. Beli, pegang dulu, tengok dulu, okey ke tak, selesa ke tak, longgar ke tak skru dia, baru beli. Okay, pasal kita nak orang kata nak invest benda tu. Okay. Tapi kalau tak ada duit 800, 700, 900 tu, tak apa, beli binocular yang dua tu 200, 300 boleh dapat. Okay. Tapi itu cerita panjang, itu saya tak ambil lagi video tu. Lambat sikit nak buat video, nanti saya ambilkan video tu. Okay, Alfred dekat Cameron pun clear. Oh, Cameron clear Selalu Cameron Highland berawan. Tadi dengar berita TV3 tadi ada pelancong daripada Europe tak boleh balik kan, dia tak nak balik daripada Cameron kan. Okey. Azim, kau jangan ngilai-ngilai kan, ada benda ngilai kat belakang kau tak apa. Okey. Okey, baju raya pink. Okey. Saya tak ada baju pink, dia saya pakai baju pink lah. Tahun ni tak ada gerhana ke? Okey. Tahun ni kita ada 2 kali tak silap gerhana bulan, tapi gerhana bulan penumbra. Bukan masuk bayang-bayang gelap, dia masuk bayang-bayang penumbra, bayang-bayang yang tak gelap sangat. So that means kita tengok dengan mata pun macam itulah. Kata bulan 1 itu tak silap. Okey. Kita nampak dia macam nampak tak nampak. Dia tak best sangat. Okay. Gerhana matahari dia berlaku 2 kali tahun ni. Satu yang kata dekat bulan Jun, gerhana matahari cincin sekali lagi, tapi dekat Oman, dekat belah-belah sana lah, Malaysia tak nampak. Kemudian bulan 12 dekat Chile, gerhana matahari penuh. Okay, tapi tak tahulah niatnya macam nak pergi, tapi dah macam gini memang dapat raya, tak boleh lah pergi lah kan. Tak apalah, terima je lah kan. Okay. Ada berlaku gerhana. Okay. Kelantan very clear. Abang Zakri, Kelantan very clear. Memang belah-belah Kelantan ni memang, kalau tak silap, Dr. Rowi kat sana pun dia kata memang dia suruh saya pergi sana tiap-tiap hari, tiap-tiap mana suruh pergi kan. Nak pergi macam mana dah kena sangkut PKP ni kan. Okay. Tapi memang kalau ikut ke seminggu 2 minggu kan ni, langit sana cantik Alhamdulillah, rezeki lah. Rezeki korang ada lah. Okay, betul. Bulan 6 gerhana matahari. Kelang. William masih cakap Kelang je kan. Bukan duduk kat Ceras ke? Okay, tak apa. Okey. Izzat kata jangan beli Newtonian sebagai teleskop pertama, nanti berabuk berat. Okey. Teleskop Newtonian sekejap saya cuba gerakkan. Okey, ini teleskop. Jatuh kamera. Okey. Sekejap belit-belit. Ini teleskop refractor panjang. Newtonian yang putih tu. Macam tu. Itu Newtonian, dia cermin. Jadi maknanya dia adalah tapak tangan aku. Okay. Jadi dia teleskop guna cermin, guna hidung kanta. Jadi cermin ni dia teleskop dia terbuka sikit, dia macam open tube. Jadi bila open tube ni dia macam habuk, senang masuk lah kan. Jadi betul lah, memang berabuk satu hal lah kan. Jadi susah sikit lah. Eloknya first teleskop beli refractor. Refractor tu maknanya yang teleskop yang panjang, tengok dekat belah belakang. Okay, bukan tengok daripada depan. Okay. Okay, Zim kata ramai PM kat FB menunggu video teleskop. Itulah. Yalah. Kena buat. Dia kena buat sikit-sikit ni kan. Dia itulah, siang-siang panas kat sini. Nak buat video. Aku nak buat video kat bawah, malu pula dengan anak Insta famous kat bawah tu kan, dia gelak kat aku pula. Okay. Okay, mana nak teleskop? Okay, waktu perigi 1.5 ke? Ada tulis 1.5, ada tulis 2.10. Okay, tak apalah. Tak penting. Okay, benda tu tidak ada apa-apa. Bukannya macam pukul 1.30, pukul 2 pagi tu bila kita tengok bulan tiba-tiba dia jadi besar. Tak ada, dia tak macam tu. Okay. Ada yang baca, saya tengok ada kata dia nak tunggu pukul 2 pagi. Okay, boleh tunggu pukul 2 pagi, tapi dia tak ada apa-apa, sama je. Okay, kita tengok pun macam tu je. Dia bukan macam sekarang kita nampak bulan tu penuh, lepas tu tiba-tiba pukul 2 pagi tu dia besar jadi
besar macam tu kan. Dia tak ada macam tu. Okay. Okay. Apa pula call tadi? Okay, sekejap. Jangan call aku. Aku tengah buat live ni. Okay. Bulan 6 Malaysia nampak separa je. Bulan 6 Oh, William, bulan 6 punya gerhana boleh nampak separa oh ya, berapa persen kata silap. Okay, nanti saya check balik. Okay. Thank you, William. Saya pun okay. Jap. Syahira. Okay, Syahira kata nak tahu teleskop jenis mana yang paling nice. Smith Cassegrain, Masutov refraktor. Saya dah pening dah. Okay. Teleskop nak ambil gambar, refraktor pun ada, refraktor murah, refraktor mahal. Okay. Jadi kalau nak ambil gambar, beli refraktor mahal. Kalau tak nak ambil gambar, suka-suka je, beli refraktor murah. Okay. Ini untuk beginner. Kalau untuk beginner, actually terpulang lah. Bagi saya, refraktor pun dah okey lah. Refraktor pun dah okey. Seeloknya belilah binocular. Binocular tu best. Binocular tu kena ada. Kemudian teleskop refraktor. Jangan beli yang murah-murah refraktor yang macam plastik ke apa ke. Dia tidak berbaloi. Kan harga macam 400-500. Tengok nak guna bergoyang-goyang. Jangan kumpul duit, relax dulu, slow. Dapat 700, 800, 900 tu dah boleh dah beli yang okey. Yang okey. William kata yang ni balai cerap ke museum teleskop. Okey. Dua-dua pun boleh lah, dah berabuk dah. Okay, teleskop dah berabuk dah. Hafiz suruh anak join. Tak boleh. Kalau anak join nanti kan semua duk follow dia. Mana boleh. Dia dah 500,000 follower dia. Aku ada tak sampai 1,000 pun. Okay. Bila nak ada almanak bersih iCal? Tak ada saya tak buat lagi Okay, minta maaf lah. Saya rasa tak buat lagi kot. 2020 Faruk rasanya. Okay, nanti saya buat. Okay, kalau nampak bagilah kami tengok. Nampak apa? Kalau nampak bagi tengok bulan ke? Okay, kalau tengok bulan bolehlah insya-Allah. Tapi nampak gayanya awan tebal. Awan ni jenis awan yang tak nak bergerak. Awan degil. Dia duduk situ je. Dia macam acah kita je kan. Tapi tak apalah nak buat macam mana. Tapi apa-apa hal pun untuk malam ni bulan penuh perigi akan berlaku malam ni. Okey, kita balik pada tajuk bulan penuh perigi. Okey, apa lagi cerita saya tulis dekat ni, warna merah jambu. Okey, lagi satu kadang orang cakap lah. Kenapa kebelakangan ni bulan supermoon dah makin banyak berlaku? Kenapa makin kerap berlaku? Kenapa ni? Tanda apa ni? Okay. Dia macam ni, bukan. Supermoon tu, bulan penuh perigi tu dah berlaku daripada dulu lagi. Berulang-ulang. Tiap-tiap tahun mesti ada sekali tu supermoon. Bulan penuh perigi. Cuma dia popular sejak kebelakangan ni. Kalau tak silap lebih kurang 10 tahun kebelakangan ni. Sebabkan perkataan supermoon. Itu je pun. Dia benda yang sama. Cuma istilah gelaran orang lain bagi. Yang supermoon ni adalah gelaran seorang astrologer. Ahli nujum. Bukan ahli falak. Okay. Tapi disebabkan macam mana perkataan tu melekat di dalam komuniti peminat astronomi dunia. Jadi dia melekat orang guna supermoon. Sampai hari ni semua website yang best semua tu. Space.com, Sky Telescope semua dah guna perkataan supermoon. Jadi aku pun surrender lah. Okay lah, gunalah perkataan tu. Okay. Tapi istilah sebenarnya dalam astronomi dia panggil bulan penuh perigi. Memang tak sedap lah bunyi ke. Tapi tak apalah, belajar lah kan. Kata nak sebut, sukatilah. Okay. Jadi benda tu berlaku. Okay. Tak ada bulan. Okay. Alright. Okay. Apa lagi macam mana nak avoid teleskop fungus? Ini macam mana Adam Syafiq tanya macam mana nak avoid teleskop fungus. Dia tak boleh letak macam tempat ni. Tempat ni ini bukan tempat yang saya elok lah kan. Dia kena letak tempat yang kering lah. Jangan letak tempat bilik gelap, letak dalam plastik. Itu memang bilik itu memang lembab. Dia memang dia pusat pembiakan fungus. Kat situlah. Cari tempat yang kering. Selalu orang kata bilik aircon okey, pasal aircon kan dia humidity dia rendah kan, dia kering kan. Jadi dia letak bilik aircon, tapi aircon pula siapa nak buka aircon berjam-jam kan. Kalau ada dry box yang besar, boleh masuk teleskop dalam dry box. Tapi teleskop besar-besar macam ni memang tak
Tak tahulah dry box ada besar macam gini ke tak kan, tapi itulah susah lah. Jadi dia seeloknya bagi saya biar saya buka dia punya dia punya ni, dia punya cover depan tu. Maknanya dia tak tutup, selalu terbuka, jangan tutup selalu. Kalau kita tutup selalu tu dia berkepuk-kepuk dia punya virus-virus dalam tu. Entah ada covid dalam tu ke apa kita tak tahu kan. Jadi fungus kat dalam tu. Okey. Jadi itu cabaran sebenarnya, memang cabaran. Banyak teleskop kat sini pun memang dia berfungus-fungus. Okey. 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 Satu advice bagi daripada Sifu kita William, dia kata kalau nak mengelak teleskop berfungus kena guna selalu. Betul tu. Okey. Maknanya guna selalu tu maknanya kita buka selalu lah dia punya cover dia tu. Okey. Kalau teleskop tu berfungus maknanya kita tak guna teleskop tu. Jangan nak ngelak. Okey. Jadi maknanya tahap kefunggusan sesebuah teleskop tu menunjukkan betapa malasnya kita nak buka teleskop. Macam tu. Okey. Lagi malas kita nak guna teleskop tu, lagi banyak fungus. Itu maknanya kena pandailah. Okey, pandai. Guna selalu. Okey. Dia kalau betul lah kalau teleskop ni kita simpan je, dia berkepuk-kepuk lah fungus. Okey. Kadang-kadang teleskop kat rumah ni pun fungus, nanti tiba kalau orang TV datang kelang kabut aku nak cuci kan. Okey. Jadi dia masalah dia macam tu. Okey. Sekejap tengok awan. Tengok awan, tengok bulan. Masih lagi dalam tu. Okey. Teleskop kalau kena covid kena sanitize. Oi, jangan, dia sembuhnya dia punya lens yang mampus aku. Okey. Kalau dia sembuh lens, kalau dia sanitize kan teleskop, apa jadi dengan lens? Dia kena boleh buat kajian tu. Siapa yang buat PhD tu boleh buat check. Boleh tengok. Apakah kesan sanitizer terhadap lens sebuah teleskop? Mana orang pernah buat benda tu kan? Okey. Zim rasanya boleh buat master tu. Okey. Okey, ada lagi soalan tak? Pernah anjur Stapati tak, bos? Malaysia pernah anjur tak Stapati? Ada. Dulu zaman tahun 2005, 2006, 2007 itu zaman peak. Dia bukan curve flatter tau. Curve dia peak Stapati dekat Malaysia. Ketika itu boleh dikatakan hampir tiap-tiap bulan ada saja Stapati yang diorganiskan, mungkin daripada universiti, daripada Jabatan Mufti. Dia bergila-gila. Yang antara yang terbesar tu dekat USM. Dekat USM dia ada buat the biggest Stapati in Malaysia, lebih kurang macam tu. Jadi ada dulu banyak, memang banyak. Jadi kemudian lepas tu dia slow sikit. Okey, tapi sekarang pun ada Stapati, cuma dia tak adalah yang besar-besar sangat kan. Mungkin yang grup yang kecil-kecil, 20 orang, 30 orang, ada kelab-kelab yang ada kan. Jadi bolehlah cuba-cuba carilah kan. Tapi bila masalah COVID ni mungkin setahun, 2 tahun kot baru kita boleh buat Stapati. Kita tak tahulah. Okey. 2003 William, 2003 biasanya 2003 okey. 2003. 2003. Okey, saya pergi 2005 tu. Okey, jap. Okey, jap. Saya terlepas ni. Okey. Kenapa teleskop kamera kena sejukkan dulu before guna? Okey, Syairah tanya. Okey, teleskop dia sini dia cerita dia sini. Nak cool down teleskop ni, dia sebenarnya macam cerita dia macam ni. Dalam teleskop tu udara luar suhu lain, udara dalam suhu dia lain. Jadi bila perbezaan suhu tu akan menyebabkan perolakan air turbulence, perolakan di dalam teleskop tu, maka image yang terhasil akan berombak-ombak. Kita tengok bintang dalam tu macam lawanya kelip-kelip, padahal dia tak lawa pun. Itu bukan kelip-kelip cantik, itu kelip-kelip tak steady, suhu dia tak steady. Okey. Selalunya masalah ni berlaku dekat negara luar negara, sebab siang dia panas, malam dia sejuk. Beza, dia punya julat dia tu beza. Jadi perbezaan perbezaan panas dengan sejuk tu menyebabkan bila dia dah maghrib dia orang sejuk, dalam tube tu panas lagi. Jadi dia kena ambil masa 2-3 jam untuk samakan dia punya suhu. Dia selalu macam itulah. Okay, selalu macam teleskop dia orang macam teleskop refraktor saya tak pasti, selalu tak, tapi selalunya teleskop yang Newtonian tu dia tube yang Newtonian guna cermin tu dia tunggu macam tu. Kat Malaysia suhu kita lebih kurang sama, tak banyak beza. Jadi dia tak
tidak memainkan banyak efek lah bagi saya lah kan. Tak tahulah, mungkin William boleh bagi dia punya apa experience mungkin pelabrak nampak perbezaan, tapi bagi saya tak kisah sangat. Nampak je cantik tu buka, okay? Memang jenis malas lah, okay? Macam tu lah Syairah. Okay, sekejap. Ada lagi tak? Banyak komen terlepas, tak maaf saya scroll jap. Nak avoid. Okay, test. Okay, Cik Rosli kita, Tuan Rosli kita, boleh tak recommend teleskop yang harga dia harga makcik Kia? Harga bawah B40. Kita minta tu kot package rangsangan baru untuk peminat astronomi kot. Hidup Tan Sri Muhyiddin, okay? Jadi harga teleskop dia bukan harga ialah memainkan peranan. Okay. Kita tak cukup, memang kita punya bajet banyak ni, nak macam mana kan, okay? Jadi kalau nak beli teleskop, belilah teleskop yang berbaloi dengan harga, dan kita kena pastikan kita selalu guna teleskop tu. Kita beli teleskop ribu-ribu pun tapi jarang guna pun tak guna juga, kan? Dia akan berfungus juga, okay? So jadi kita kena belilah harga. Itulah kata tadi saya sebut tadi, area 800 900 kita boleh beli dapat harga. Okay. Okay, we have a friend here from Philippines, our brother James Kevin Tai, my old friend from Manila. So welcome, James. It's been a while. I've met James in Pulau Dayang in 1998 eclipse, the end of the solar eclipse. So we were there. So it's great to have you join us. My live session is in Bahasa Malaysia, so you can chip in anything. So see whether I can respond back as soon as I can. Okay. Okay, is that buat giveaway? Alamak. Okay. Teleskop ni ada yang tak pakai juga ni kan, jadi penanda door stopper pun ada juga kan. Okay. Tak banyak teleskop, ada 2-3 je ni pun tak banyak pun, okay? Jadi tapi sebenarnya macam ni tau, dia teleskop ni banyak teleskop dia ada fungsi dia, okay? Teleskop yang macam atas, kenapa ada teleskop kecil dengan teleskop besar, okay? Dia ada fungsi dia. Teleskop yang kecil, bila dia ambil gambar dia nampak lagi luas langit. Teleskop yang panjang ni, bila ambil gambar dia zoom sikit. Maknanya contoh, kalau kita ambil gambar bulan guna teleskop kecil, bulan tu nampak bulat, cantik, penuh, ada ruang lagi kat keliling tu. Tapi kalau kita guna teleskop yang besar ni, sepenuh-penuh view dalam kamera tu, itulah bulan. Dia macam tu lah. Jadi dia bergantung kepada apa yang kita nak tengok, apa yang kita nak rakam, okay? Jadi kadang-kadang saya tak guna tu, saya tukar teleskop lain. Dekat bawah ni, tak boleh tunjuk tak? Nampak tak? Saya guna teleskop yang C9.25 tu, okay? Yang sebelah putih tu. Itu dia, okay? Untuk ambil gambar planet. Okay, kalau siapa yang tengok gambar-gambar planet yang saya rakam 2-3 tahun lepas tu, Jupiter, Saturn semua tu, guna teleskop tu lah. Sebelum tu saya guna teleskop ini, okay? Jadi dia bergantung kepada ni lah, bergantung kepada kegunaan kita, okay? Panas lah kat sini, okay? Door stopper, ada door stopper ni, tak nak tunjuk lah, malu, okay? Okay, apakah saya terima dengan tangan terbuka teleskop mana-mana pun? Boy, okay, aku tak nak jawab tu, okay? Teleskop, okay, jenama teleskop mana yang saya paling minat? Orion ke, Celestron ke, Meade ke? Okay, Syairah tanya, okay, dia teleskop saya lah, pasal selalu guna Skywatcher. Pasal itulah teleskop yang mampu beli tu je. Skywatcher, Orion, dia sama level lah macam tu kan. Nak mahal sikit, lepas tu beli yang macam Celestron yang besar-besar sikit, okay? Jadi Meade dah
rasa dah bankrupt pun company dia. Jadi dah cerita lama lah. Dia tidak ada spesifik jenama lah. Ada spesifik jenama yang saya guna, mana yang saya mahu beli, itulah saya guna super puasnya. Itu je. Okay? Kita bukannya print duit kan. Kalau boleh print duit guna printer kat bawah tu okey juga kan. Tak boleh buat apa lah. Kita kena berhemah. Okey, aku batuk. Okey. Okey. Soalan. William kata si 9 inci perlu upgrade dah. Money William, money. Bagi duit. Okey. Mirror Super Pimun dah ada ke malam ni? Bulan tak pink. Okey, bulan tak ada warna pink malam ni. Bulan penuh. Tengok sendiri lah. Boleh tengok sendiri. Tengok kalau bulan tu ada lah. Okey. Jangan sebut pink. Okey. Pink tu gelaran. Okey. Semua teleskop ni boleh attach DSLR kamera. Okey. Tuan Wan Jazmi kita, semua teleskop ni boleh kita attach DSLR ke? Yes, insya-Allah boleh. Yang membolehkan kita attach kamera pada teleskop adalah adapter dia. Sekejap. Ada tak adapter kat sini? Sekejap. Kamera tak ada pula. Mana kamera dia? Mana aku letak kamera? Tak apa lah. Okey, kalau boleh nampak, ini adalah T-ring adapter. Kita letak kamera. Katalah ni kamera. Contoh. Kamera tu kita buka dia punya lens. Screw dia. Lepas tu benda ni kita cocok dekat belakang, dekat tempat teleskop tu. Asalkan boleh muat benda ni kat belakang teleskop tu, bolehlah pasang DSLR kamera. Okay? Jadi maknanya tidak menjadi isu. Isu dia adalah kesesuaian teleskop tu. Kalau teleskop tu kecil, letak kamera DSLR besar berat, nak balance susah. Tertongging sana, tertongging sini berat. Jadi kesesuaian. Dia boleh attach. Boleh tu, tapi kadang-kadang tak sesuai. Okay? Dia kena ingat kalau nak pasang kamera tu, kena ingat. Lepas tu bila pasang kamera nak ambil apa? Nak ambil bulan ke? Nak ambil planet ke? Nak ambil nebula ke? Masing-masing tu cara dia lain-lain. Kamera dia lain-lain. Dia panjang cerita dia tu. Okay? Tapi tak apalah nak ceritanya. Boleh. Tapi kita kena belajar dulu. Okay, kita nak start ambil gambar apa dulu? Bulan tak ada masalah. Ambil kamera DSLR, pasang kamera adapter ni, cucuk dekat mana-mana teleskop, ambil gambar bulan. Tak ada masalah, senang. Tapi dia dah masuk bab planet, dah masuk bab nebula, galaksi ke apa benda semua tu, nebula cluster ke apa benda. Itu dah cara lain sikit. Okay? Jadi tak apalah, slow belajar. Okay, bila nak beli bilik optik? Bila nak beli bilik optik, saya kena tanya William dulu. Okay? Tapi William tak mampu aku nak belinya. Okay, dia nama ni aku nak baca jap. The Ganoi Farm. Okay. Tuan boleh bagi tahu nama teleskop untuk tengok planet. Okay, ada plan nak beli untuk anak. Beli untuk anak teleskop untuk tengok planet. Dia macam ni. Planet ni kecil. Jadi kalau kita beli teleskop yang kecil, contoh macam teleskop yang saya macam kecil atas tu, dia kecil lah. Kita letaklah kanta mata macam mana pun, dia akan nampak kecil. Kita guna kanta mata yang boleh zoom, dia akan besar tapi dia kelam. Pasal dia tak mampu. Pasal teleskop tu kecil, cahaya dia kompor tu sikit. Seeloknya kalau nak beli untuk anak, dia budak-budak ni macam ni lah. Budak-budak ni dia paling suka tengok bulan lah. Itu je. Tak bulan, planet Saturn. Dua tu je. Okay? Jadi teleskop, dia kelebihan ni adalah bulan memang paling senang. Teleskop kecil, murah macam mana pun, tunjuk kat bulan memang semua orang suka pasal dia terang, senang. Planet susah sikit, tapi selalunya planet yang paling orang suka tengok adalah planet Saturn yang ada gelang tu. Okay? Planet Saturn yang ada gelang tu, dia teleskop kecil pun boleh nampak dia pelik sikit bentuk. Kita boleh nampak bentuk gelang, boleh nampak gelang tu walaupun tak terang, tapi boleh nampak bentuk planet tu macam dia lonjong lah, macam tu tau. Boleh nampak walaupun teleskop tu murah, teleskop kecil yang murah. Okay? Jadi teleskop yang area 800 900 tu rasanya dah boleh nampak. Okay?
Bila dah beli teleskop ni kena ada cara, kena pandai guna pula kan. Jadi dia kena step lah, step by step. Angelicia, okay, watching daripada Melaka. Watching apa? Bulan. Oh, watching live. Sorry. Okay. Wah, betul lah tahu. Okay, jauh Melaka kan. Okay. Ada plan nak beli teleskop rasa. Nampak macam best. Izzat. Kalau ikut saya, semua saya nak beli. Hubble tu pun nak beli juga kan. Tapi yalah, rasa ni, okey, bagi yang nak tahu, dia bukan rasa. Rasa ni adalah teleskop yang jenis untuk ambil gambar memang best. Okey, dia ambil gambar tu memang best. Senang cerita macam tu lah. Tapi harga dia boleh tahan juga. Tapi kalau kita spesifik untuk ambil gambar, memang beli macam tu. Okay? Itu nanti kita tengok. Nanti mungkin saya boleh kumpul maklumat sikit berkenaan dengan teleskop. Jadi kita boleh review sikit teleskop by teleskop kot. Okay? Tengok macam mana lah. Itulah nak dengar talk. Itulah kan. Rasanya talk saya ni kat mana-mana ceramah sekolah lambat lagi lah kot. Dengar cerita PKP ni tak dibenarkan 6 bulan sampai setahun kan. Itulah dia kan. Nak macam mana kan. Sabar je lah. Mungkin lepas ni, sebab masa ni saya bagi talk kat sini je lah kot. Okay. Syahira, okay, tak suka term supermoon. Memang saya tak suka, saya anti. Okay. Tak suka satu. Okay, William nak beli C14. Kalau saya nak beli C14 ni teleskop yang putih Celestron tu, tapi lagi besar. Tak muat, tak mampu ni benda ni, kaki teropong ni nak tampung dia. Jadi kena beli kaki teropong ni pula. Dah berapa ribu lah pula. Okay, William, money. Okay. Cik Zaki kita, pengalaman tuan kat mana paling best stargazing? Australia. Yelah, pasal dia dapat 2-3 kali pergi Australia memang best lah. Tapi dekat Malaysia saya tak banyak pengalaman Sabah Sarawak. Sabah katanya memang best. Di Semenanjung, tempat yang paling best saya pernah lihat, dekat belah-belah Lancang, dekat Perhilitan Lancang. Itu Azim boleh tahu kot apa cerita misteri yang berlaku kat sana tu. Tapi tempat tu gelap. Di sebelah Mersing, pernah sekali pergi. Memang cantik. Tempat tu memang favourite. Tempat lain, alam, ada dekat Timah Tasuh, dekat apa tu, Perlis. Tasik Timah Tasuh, antara tempat yang gelap lah. Okey lah kan. Cuma tempat tu sayang lah, dia tak jaga kan. Jadi kalau boleh management, boleh lah, mungkin kerajaan negeri Perlis boleh, kalau boleh jaga tempat tu. Timah Tasuh tu tempat yang memang tidak ada banyak gangguan cahaya. Kalau kita boleh jaga tempat tu betul-betul, memang boleh buat tempat stargazing memang best. Dekat sana lah saya jumpa lembu seekor besar kereta Avanza saya. Okay? Itu kalau siapa tahu cerita dia, itulah cerita dia. Okay? Tapi tak tahulah betul ke lembu ke ataupun makhluk lain ke. Okay? Itulah dia. Okay. Sekejap. Bila dah besar kan. Okay, kalau anak dah besar, dia macam anak saya ni paling kecil pun darjah 3. Jadi dia yalah, budak-budak darjah 2, darjah 3, darjah 4 tu dah boleh lah. Dia dah boleh handle teleskop. Okay, dia dah pandai lah. Okay, insyaAllah. Okay, jap, mana dia? Cik Pat kita boleh boleh share. Malu lah kan, okay, pakai baju macam gini kan. Okay, nanti esok saya pakai makeup tebal-tebal sikit. Kuala Gandar Pahang. Oh yes, Azim. Okay, kalau boleh buat satu blog cerita apakah berlaku dekat Kuala Gandar tu, ceritalah. Takut aku nak dengar. Hari tu saya tengok dekat Wang Kelian, Perlis, gelap nampak Polaris. Yes, Izzat. Wang Kelian ada tempat lapang ke? Wang Kelian dekat Timah Tasuh lah kan, dekat Kasu lah kan. Wang Kelian lain, dekat border tu lah. Timah Tasuh saya tak pasti belah utara dia. Oh yalah, Timah Tasuh utara dia, saya tak pasti utara dia belah Tasik ke belah belakang, saya tak ingat. Okay. Tapi dapat Polaris ni. Setakat ni memang secara personal memang saya tak pernah dapat lihat Polaris daripada Malaysia lagi. Ramai dah dapat tengok. Jadi saya jarang keluar pun sekarang, kena yelah ada rumah kan. Okay, jadi mungkin satu hari nanti insyaAllah. William tu kata Perlis ada banyak tempat potensi tu. Okay. Jadi kalau boleh kita pergi buat satu
memorandum kot. Okay, satu memorandum lah kot. Okay, kita cakap kat kerajaan negeri Perlis, kata okay, kita jadikan Perlis ni negeri state astronomi Malaysia. Kan. Jadi mana dah tahu kan. Okay, nanti aku jadi menteri besar ke apa ke. Tapi itulah kan, dia macam itulah. Betul Syed. Okay, lembu tu memang besar kita bangsa. Kita orang tak berani nak keluar gate tu. Takut dia duduk situ. Lembu tu, ni cerita lembu lah kan. Dia warna putih lembu tu. Dia blok pintu nak keluar dari Timah Tasur tu, nak bagi lembu-lembu lain jalan. Itu yang ngeri tu, kita orang tak bergerak kan. Jadi itu memang tanya Muzamil tahu. Buat okey, Tuan Rosli kita tuan buat live malam ni pun dah okey, santai, senang faham. Macam itulah nak buat live bulan, nak tunjuk bulan ni, tapi itulah bulan tak ada kan. Ada awan tak gerak lagi. Okey. Okey, Azamuddin kata Malaysia majority area light pollution. Betul. Chances nak tengok benda certain area, kalau pot yang minimal light pollution memang cantik, layan view kaki langit. Betul lah. Dia macam ni lah. Malaysia ni pantai barat out. Okey, pantai barat. Memang banyak lampu, susah. Tapi dekat area Balai Cerap Selangor, Sabak Bendam tu okey. Dia gelap. Walaupun ada lampu daripada pusat latihan apa benda tak ingat. Okey, tapi okey, dia okey. Okey, tempat tapi Balai Cerap Selangor lah kan. Okey, dia tempat yang dekat Sabak Bendam tu. Nun jauh kat Sabak Bendam tu. Okay. Jom snap pink moon malam ni. Okey, kejap lagi bulan keluar, saya ambil gambar bulan, lepas tu saya colourkan warna pink untuk bagi semua puas hati. Okey. Pernah shoot Milky Way dalam Semenyih, gelap kelam kat situ. Dam Semenyih. Ya, okey. Tempat menarik dekat kawasan dam, tapi tak semua boleh pergi kan. Kena tangkap nanya je. Ulu Yang pun nampak. William kata Ulu Yang pun boleh nampak Polaris. Boleh dekat belah mana Ulu Yang bukan banyak pokok ke? Nanti boleh check. Awan banyak kat Shah Alam. Yalah. Itulah macam mana kan. Okay. Seram cerita lembu malam ni. Betul. Lembu tu memang besar Avanza. Bayang kita Avanza tu, dia besar dia tu. Memang misteri lah. Okey, kita kena suruh Cik Muzamil. Cik Muzamil kita ni adalah pengurus ke dia? Pengurus sudah pasti Balai Cerap Teluk Kemang. Okay, siapa yang pernah pergi Teluk Kemang, Kelana Beach Resort, ada Balai Cerap kat situ. Itulah toke dia, bos dia lah. Itulah dia. Okay, jumpa dia, king salam kat dia. Lama tak jumpa dia. Okay, terperuk situ, keluar sikit Muzamil, saya salah kan. Duduk situ je, jalan-jalan sikit lah. Tapi lepas PKP lah. Syahira, bila lah saya boleh jadi apprentice? Apprentice saya ni bukannya cikgu pun. Okay, buat information semua. Syahira ni kalau tak silap, first time jumpa dia masa Camp Astronomi Kelantan. Tahun bila saya tak ingat lah. Tahun 2000 apa dia masa sekolah lagi masa tu. Jadi dia bawa kertas Keratan Akbar, artikel saya masa tu, ada gambar teleskop banyak-banyak. Lepas tu saya tengok, ada orang potong surat khabar lah. Happy kan tengok. Ada juga orang baca artikel dia kan. Jadi sampai hari ni, Masya Allah, saya tengok dia punya Twitter ada buat live how to stargaze. Okay, boleh follow Twitter dia. Bagus-bagus Syarah. Sekarang duduk mana takkan nak jawab sini kan. Okay. Orang Kelian tu clear dua-dua hemisfer. Nampak Pidipa, nampak Southern Pleiades, Milky Way. Okay. Belah mana Orang Kelian yang kosong nanti kena beritahu lah dekat area mana. Pasal hari tu pergi tak explore habis kot, banyak pokok Alhamdulillah Tanah Merah Kelantan clear. Okay, Masya Allah. Jadi nak tanya yang dekat belah Kelantan tu, warna bulan tu warna apa sekarang, tolong verify jangan cakap warna pink sudah. Okay, PKP Muzamil kat Balai Cerap, dia tak ada nak keluar kan, duduk situ je dia. Okay, Karif Pak Pink sedap. Okay,
Kari pap petang tadi memang sedap. Okay? Siapa yang pernah buat kari pap gergasi telur. Kari pap telur gergasi. Itu masa bulan puasa je benda tu muncul dekat bazar Ramadan. Tapi disebabkan bazar tak ada tahun ni, aku buat sendirilah. Okey. Jadi sebab nampak gaya ni aku merapu dah sangat ni. Jadi untuk malam ni rasanya sampai ni dulu. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi mendengar. Saya dah berapa lama ni saya pun tak pasti berapa jam. Setengah jam okay. Cuaca pun berawan. Nampak gayanya tidak dapat nak tunjuk live. Nak ambil gambar pun mungkin tengok keadaan lah. Tengok keadaan macam mana. Jadi kalau boleh nanti malam ni sekarang siapa-siapa yang dapat tengok bulan, dia adalah antara bulan penuh, bulan penuh yang paling besar untuk tahun ni. Okay, dia akan nampak besar sikit, dia akan nampak terang sikit. Itulah dia bulan penuh perigi, okay? Ataupun orang panggil sekarang supermoon. Dia tidak akan jadi warna pink. Kalau ada website yang tulis kata warna pink, dia tak belajar ilmu falak tu. Okay? Mana ada bulan jadi warna pink? Yang ngada cakap macam tu. Okay? Itu hanya gelaran saja. Dekat Malaysia pun orang tak guna pakai gelaran tu. Okay? Jadi dia macam tu. 50 minit dah. Ya Allah. Okay. Jadi insyaAllah saya tak pasti sama ada esok nak buat ke tak. Tapi orang dah tanya tadi kan, Azim kata apa, dah tanya pasal video teleskop kan. Saya tak pastilah sama ada nak buat bentuk live ke ataupun bentuk YouTube punya siri pendek-pendek. Mungkin boleh bagi idea kot. Pasal takut bila buat live ni dia takut putus-putus kan. Jadi nak masukkan slide pun macam susah sikit nak masukkan slide kan. Jadi apa pendapatan anda? Pendapat semua kan. Nak buat live pasal teleskop ke ataupun nak buat video pendek-pendek? Itu saya tunggu je jawapan. Kalau ada nak jawab lah. Better YouTube series pendek-pendek. Okay, saya pun fikir macam tu juga. Cadangnya nak buat sikit-sikit tajuk dia kan. Okay, teleskop apa yang paling best, cara nak guna teleskop macam mana. Dia ikut macam Q&A lah kot. Okay, macam Q&A kan. Jadi mungkin macam tu lah. InsyaAllah. Betul lah kalau live mungkin ada yang ketinggalan. Betul juga kan. Betul lah. Kita nak janji pun tak boleh nak janji juga kan. Okay, betul lah. Siri YouTube kalau nanti banyak soalan lagi daripada tu. Betul lah, buat soalan live kan merapu macam ni kan. So, kalau dah macam-macam soalan lagi keluar. Kelas dalam Microsoft Learn tip Microsoft Teams pun okay. Itulah saya nak buat. Saya nak try buat Zoom, semua tengah guna Zoom sekarang kan. Tapi takut tengah-tengah buat Zoom tiba-tiba ada orang hack keluar macam apa-apa, takut pula kan. Tengoklah macam mana. YouTube boleh edit. Okay, YouTube boleh edit kan. Tu juga Okay, betul. Okay, nampak banyak kepada YouTube. Okay, jadi rasanya kita nanti saya buat dalam bentuk YouTube. Collect dulu soalan, anda jawab satu-satu. Okay, saya rasa saya dah post dekat Falak Online tu soalan. Mungkin dah tenggelam kot dia punya post tu. Nanti saya cuba naikkan balik post tu. Tapi rasanya saya nak buat YouTube punya pasal teleskop tu lebih kepada Q&A. Maknanya tajuk dia apa? Tajuk dia adalah soalan dan saya akan jawab soalan tu. Mungkin dalam masa 2 minit, 3 minit punya explanation okey kot. Orang mana dengar lama-lama 5 minit kan, melainkan orang nyanyi kan. Jadi 3 minit, 2 minit okey kot. Okey. Rasanya boleh kot. Okey. Orang besar-besar dah join ni kan. Okey. Okey, ada apa-apa lagi soalan nak tanya ke? Tadi ada 2-3 telefon tengah live tu, dia tengah telefon. Jadi tak dapat nak menjawab telefon, saya kena cancel. Jadi itulah. Okey. Apa lagi yang boleh tunjuk Saya tunjuk okey, pasal teleskop tu nantilah. Cuaca pun berawan, masih lagi berawan. Jadi tidak boleh nak tunjuk apa-apa lah. Okey. Almanac. I care lah. Okey. Minta maaf Farouk. Okey. Dia saya sibuk kan. Saya pun tak habis upload. Saya upload sikit-sikit dekat Google Calendar tu pun. Okey. Terlajak punya pasal kan. Jadi minta maaf. Okey. Slow. Sekarang ni panjang kan. Tak PKP kita sampai tahun depan, kita pun tak tahu kan. Okay, jadi bolehlah insya-Allah sikit-sikit. Okey.
So kalau tak ada, sejam dah kot. Jadi terima kasih banyak. Tidak ada plan pun sebenarnya nak buat live malam ni. Jadi ada rezeki, rajin pula, anak saya tak kacau. Okay. Jadi alhamdulillah, insyaAllah lain kali kalau adalah. Follow je saya punya, buat notification. Kadang-kadang notification saya ni apa-apa kat Facebook ni kan, tapi tak apalah, follow je. Kalau tiba-tiba ada, selalunya saya akan buat live time-time macam ni lah. Start daripada pukul, tadi start pukul apa tadi lepas isyak, lebih kurang pukul 9:30, pukul 10 lah, time-time macam itulah. Okay. Antara 9:30 pukul 10 tu insyaAllah adalah live tu. Kalau buat pukul 8 tak boleh, pasal tu banyak kuliah maghrib online. Jadi kita nak follow kuliah maghrib tu juga. Jadi lepas isyak, lepas makan ke apa benda, makan karipap ke apa benda ke, 9:30, 9:45, pukul 10 tu, itu time tu, cubalah tengok sama ada saya ada buat live ke tak. Okay. Okay, terima kasih semua. Thank you William. Kalau ada apa-apa benda yang you would like to share, William, your foto ke apa ke, mungkin boleh share astrofoto. Mungkin kita buat macam ni lah. Kalau ada siapa yang ada astrofoto yang best, yang nak share, lepas tu nak saya tolong explainkan kepada orang lain apa benda gambar tu, boleh share kat saya, beritahu kat saya, nanti kan kita boleh pilih lah macam-macam. Allah, bateri dah low lah. Okay. Jadi kita boleh share lah macam tu. Okay. Jadi mungkin boleh buat macam tu lah. Gambar William cantik macam-macam. Gambar dia tengah upload sekarang saja, dia upload sikit-sikit. Jahat dia tu. Okay. Okay, 2-3 minit lah. Ya, lebih-lebih berengkuk betul lah tu. Okay. Okay. Azim, terima kasih banyak. Okay. Arif. Okay. Bang Samsudin. Okay, terima kasih. Okay. Alright. Alamak. Dr. Roslan lambat masuk. Saya nak keluar dah. Okay. Kita punya pensyarah daripada Uniza baru masuk. Itulah siapa semua masuk lambat. Okay. Tak apalah. Jadi, okay, terima kasih banyak. Saya pun nak rehat. Dah sejam dah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Tak maaf kalau ada salah dan silap. Thank you very much. Good night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa basuh tangan. Stay apart. Stay apart lah. Duduk rumah. Okay. Assalamualaikum.